Kita masuk kepada bab yang seterusnya, babul wudu, bab kita nak ambil wudu. Apa makna wudu? Tulis dalam kitab kita ni, tuan Syekh tak tulis, saya pun tak tulis syarah. Sebenarnya ada, cuma tidak tertulis. Wudu, tanda sini pelajar. Nanti orang tanya tak boleh jawab. Apa wudu? Wudu lah. Al-wudu ambil daripada perkataan al-wada'ah. Perkataan mana? Al-wada'ah, iaitu al-husun wal bahjah, dengan makna bercahaya. Wudu ambil pada perkataan al-wada'ah dengan makna bercahaya, elok, comel. Maka siapa dia nak comel, siapa dia nak bercahaya muka dia, macam mana kita buat? Ambil wudu. Itu orang bercahaya. Dia kata, ustaz pakai makeup lah baru cahaya. Siapa dia kata pakai makeup bercahaya? Tak ada. Saya kata, sebab kat sini boleh kata, kalau tempat majlis kahwin tak kata. Mana-mana wanita yang pakai makeup, orang ni orang yang tidak percaya kepada kecantikan yang dia miliki. Dia panggil terpaksa kena bergantung dengan ubat-ubatan. Orang yang yakin dia comel, dia tak pakai makeup. Betul ke tidak? Betul sini tu. Nah, tak kalau pergi pak kahwin tak pakai makeup, kalah kita nanti. Orang ni warna-warni, ada yang merah sini, ada keni lutung kenal kan? Bila kita nak pergi melawat zona negara sekali, nak kita tengok lutung, keni dia putih atas ni, perasan? Wanita kita ni Masya Allah keninya comel, tapi dia cukur, dia tak putih sini, betul-betul tekan dengan lutung kena. Apa lutung orang sini panggil? Yang makan buah getah tu, monkey. Lutung. Lutung lah tu. Lutung lah. Baik. Tak boleh apa. Ustaz dia marah dah panggil lutung. Baik para jemaah sekalian, al-wudu ambil daripada perkataan al-wada'ah dengan makna bercahaya. Siapa dia nak muka dia bercahaya di dunia dan di akhirat, macam mana dia buat? Al-wudu. Kan kita di akhirat esok insya-Allah, kata insya-Allah, kita keluar daripada kubur, muka kita bercahaya, sehingga Nabi kita kenal. Ingat tak dalam perbincangan kita tentang syafaat, tentang haud Nabi dulu, dalam CD yang beberapa CD yang lepas, ana ada bincang tentang bagaimana Nabi kenal umat dia di akhirat esok, di saat jutaan manusia, berjuta manusia. Sekarang ni mengikut dalam internet cakap, kalau tak betul ada fakta lain tu maklum saya, dia kata bilangan umat Islam tahun 2020 ini sudah mencapai angka 1.9 bilion umat. Ramai tak ramai kita? Ramai. Tapi sekalinya ganyang dia orang putih, habis orang panggil nana kita tak gimana. Sebab hilang sudah identiti kita, hilang. Baik. Di akhirat esok, orang yang berwuduk di dunia, muka dia bercahaya. Nabi SAW tengok, dia kata ummati, umat aku. Masya Allah, orang ini akan dibawa ke mana? Ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia boleh minum daripada air kolam pada hari itu, dia tidak akan dahaga lagi walaupun matahari berada di atas kepala dia. Allahu Akbar. Ini penting. Maka wuduk itu besar. Dari sudut istilah, tulis para pelajar, istilah kata wuduk itu iaitulah perbuatan menggunakan air pada anggota yang tertentu. Simple je. Boleh tulis? Tak ada, tak sempat. Tulis. Wuduk ialah menggunakan air pada anggota yang tertentu. Berapa anggota kita kena guna air? Yang wajibnya berapa? 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu dia panggil yang rukun. Yang sunatnya komo-komo, masuk air dalam hidung, itu lagi lah. Baiklah. Sempat tulis tadi tarikh wudu? Sempat? Tak sempat? Tulis mula. Wudu dari sudut bahasa bermakna bercahaya. Dari sudut istilah iaitulah menggunakan air pada anggota-anggota yang tertentu.
habis. Sekarang ni kita pergi kepada furudul wudu, ataupun dia sebut dengan nama rukun wudu. Apa makna rukun wudu? Tadi kita dah bincang berbeza di antara rukun dengan sunat. Rukun satu perkara kalau tak buat tak jadi, itu mana rukun. Tetapi sunat kalau tak buat jadi, cuma tidak begitu sempurna, kan? Itu dia panggil sunat. Rukun ni perkara asas. Rumah tak ada atap, bukan rumah tu orang panggil. Baik, yang 6 perkara tanda dia. 6 perkara. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh 2 tangan meliputi siku, yang keempat menyapu sebahagian dari kepala, yang kelima membasuh 2 kaki meliputi buku lali ataupun mata kaki. Yang keenam iaitulah tertib daripada niat sampai ke kaki, tak boleh tukar-tukar. Baik, sekarang ni kita belajar rukun wudu. Berapa perkara? 6 perkara. Anggota wudu ini, baik, rukun yang pertama niat. Niat tak ada dalam Quran secara spesifik, tidak sebut. Tetapi terdapat dalam hadis yang dikeluar oleh Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ingat, kalau orang kata hadis innamal a'malu binniyat, diriwayat oleh siapa? Umar ibn Al-Khattab. Dikeluar oleh siapa? Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nombor berapa hadis? Nombor 1 dalam Bukhari. Ingat ni fakta. Kalau orang tanya, mu ni ngaji hadis? Ngaji. Innamal a'malu binniyat boleh cerita? Boleh. Hadis ini diriwayat oleh Sayyidina Umar, dikeluar oleh Imam Bukhari dalam sahih dia nombor 1. Nampak kita kemah ni go ahlus sunnah. Orang tanya sunnah apa yang kamu hafal, 1 pun tak ingat. Penat kita. Ini kita hafal hari ni 1 hadis. Innamal a'malu binniyat. Nabi kata sepatah ni, sesungguhnya setiap amal itu bersama dengan niat. Kata imam besar Imam Syafi'i, imam dia kata hadis innamal a'malu binniyat ni masuk dalam semua ibadat. Semua ibadat hadis innamal a'malu binniyat lah yang dikira. Tak payah. Dan Allah Ta'ala tersebut dalam Quran, Tuhan sebut 4 perkara basuhan. Yang basah je Tuhan sebut. Apa dia? Anggota wudu ini telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kamu hendak mengerjakan salat, bila tengok dalam kurungan ada huraian, padahal kamu berhadas kecil. Manakala kita tak ada hadas, kita dah ada taharah, tak payahlah setiap kali nak solat kena pergi wudu, kan? Ini bagi orang yang tidak ada taharah. Maka berwuduklah kamu, iaitulah basuhlah muka kamu. Itu rukun yang pertama. Rukun basuh yang pertama apa dia? Muka. Dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku. Dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Pasal tu ayat Quran tulis wamsa'u biru'usikum, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dalam bacaan kita ni wa arjula, dia tak kata wa arjuli. Kalau kata wa arjulikum, sapu sekali dengan kaki. Itu bahasa Al-Quran cukup dalam. Tadi saya ada sahabat kita di masjid, dia mari tanya, dia kata ada seorang penulis Arab. Dia kata dalam Al-Quran yang ada 500 kesalahan bahasa. Sedap dia nyebut. Kata pandai sangat dia tu. Dia kata apa Tuhan ni, sekali tulis kitabun ada alif,
Sekali tulis kita pun tak ada alif. Oh, bijak dia. Lepas tu salah nahwu, grammar macam-macam. Dia kata macam nak jawab ustaz. Saya kata jawab dia, anjuk dia mengaji, terjawablah soalan. Oh, sedap dia. InsyaAllah saya akan buat satu kuliah nanti, tajuk dia I'jazul Quran. Menarik insyaAllah. Baik, kita balik kepada ayat kita ni. Dalam ayat ini berapa rukun? Lengkap. Muka, tangan, kepala, kaki. Lepas tu rukun yang keenam, tertib. Ambil mana? Ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada'allahu bihi. Nabi kata, mulakanlah dengan perkara yang Allah mulakan di dalam Al-Quran, ataupun ada riwayat kata abda'u, aku mulakan dengan apa yang Allah mula. Jadi dua-dua boleh, sama ada Nabi suruh ataupun Nabi kata aku buat. Jadi kita kena ikut mana yang Allah Ta'ala mula dulu. Muka, faghsilu wujuhakum. Jadi mulakanlah mengikut apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dikeluar oleh Imam Nasa'i dan lain-lain. Kata di para ulama, tengok nota nombor 8, sebenarnya hadis ini Nabi kita sebut ketika dia nak pergi sa'i haji ke umrah ni di Mekah. Kita nak sa'i ni ikut Safa dulu ke ikut Marwah dulu? Ya, Safa. Kenapa? Allah sebut dalam Quran, innas safa wal marwata. Ingat lagi hak pergi tawaf sa'i baru ni. Sekarang kita nak pergi kursus umrah kan, haji, duk apa ayat ni kan? Alhamdulillah. Mana Allah Ta'ala kata Safa, Marwah. Nabi kata abda'u, tengok dalam hadis ni kata abda'u, nabda'u, samalah bima bada Allah. Kita mula yang Allah Ta'ala mula dulu dalam Quran. Safa, Marwah. Sama juga dalam tartib ayat wuduk ni, walaupun hadis ni kepada Safa, Marwah, tapi samalah penggunaannya. Ibda'u, abda'u bima bada Allah. Aku mula dengan apa yang Allah Ta'ala mula. Dalam ayat ini kita kata alhamdulillah. Selesailah kita berapa rukun wuduk? Berapa? 6. Ingatlah 6. Rukun wuduk kita ada 6 kan? Alhamdulillah. Rukun wuduk ada 6. Kemudian kita berpindah pula kepada sunat wuduk. Sunat wuduk pula. Kalau sempat kita pergi kepada batal wuduk pula, insya-Allah kalau sempat. Tak sempat kita sunat dulu hari ni kan. Sunanul wuduk, sunat-sunat ketika berwuduk. Ana sering motivasikan kepada para pelajar tentang makna sunat. Apa makna sunat? Saya ulang balik. Apa makna sunat? Buat dapat pahala. Tak buat? Tak buat? Ini bahasa motivasi. Bahasa fiqh betul tu. Perkara sunat, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Betul? Tak salah. Tapi bahasa yang kita nak, bahasa motivasi diri kita, buat dapat pahala, tak buat, tu bahasa motivasi. Biar kita terasa, aku nak buat ni, sunat je. Sunat pun, kenapa aku tak ambil pahala? Tawaran istimewa. Memang kita nak berwuduk pun kan, cuma tambah sikit lagi, buat apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pahala penuh. Cantik, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, semoga melekat dalam kepala para jemaah, para pelajar sekalian. Sunat buat boleh pahala, tak buat rugi. Ajarlah ke anak cucu kita, kena buat ni perkara sunat ni. Sunat je ibu, nenek kan, tak berdosa, tak berdosa, tapi tak boleh pahala. Kita kena bagi motivasi. Dosa pahala ni biar besar dalam kepala kita. Kalau kita kecilkan dosa pahala, yang menyebabkan kita jadi gini seperti yang ada hari ni. Sebab tak apa sunatnya tu. Kenapa kamu buat ni? Dosa kecil je. Dia main je belakang tu penuh habis. Benar tak? Sunat je. Sunat je. Kita apa senyap tak kata apa. Dah sunat tak kata apa. Tak berdosa pun, memang dia tak berdosa. Tak ada orang lama kata berdosa tak buat benda sunat, tapi rugi. Cuma dalam kitab Mustikah Hadis, ingat, mengatakan bahawa jangan memperlekehkan sunat. Itu tak boleh. Kenapa ni? Sunnah ni, apa sunnah? Itu tak boleh.
Dia panggil memperlekehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat berbahaya kepada akidah kita umat. Jangan pelekeh. Tak mau buat, cakap tak mau buat. Tapi jangan perlekehkan. Main-main. Macam orang ni sudah makan jejak. Kan kita jilat jari kita tu supaya tak rugi, pembaziran tak ada. Apa jilat jari macam kucing miau. Tak. Itu pun sudah dikira kena taubat orang cakap macam tu. Sebab dia menghina apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main. Ini bahaya. Menghina sunnah bahaya. Tak mau buat sunnah, jangan buat. Baik, kita pergi kepada berapa sunnah yang disebut oleh Tuan Syekh kita di dalam kitab kita ni. Banyak juga tu. Bismillah, mudah-mudahan sempat. Sunat-sunat ketika wudu. Antara sunat ketika hendak berwudu adalah bersugi. Letak nombor 1. Yang pertama sekali kita letak, yang pertama nombor 1 kita bersugi. Kalau tak letak nombor tak tahu berapa kan. Bersugi nombor 1. Di mana sebab apa? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Sekiranya tidak menjadi keberatan, tengok Nabi kita bersifat dengan rahmatan lil alamin, dia kata kalau aku tidak bimbang menyusahkan umat aku, nascaya aku akan menyuruh mewajibkan mereka bersiwak, bersugi setiap kali hendak berwudu. Walaupun Nabi tak wajibkan, tapi dia sunnah. Maka bila kita nak berwudu, eloknya kita bersiwak. Oh, dia kata saya ustaz, di rumah saya setiap kali nak wudu saya ambil buruh gigi. Habis berapa orang yang bawa buruh gigi mari masjid? Tak bawa. Tapi kalau kita bawa kayu sugi, boleh tak boleh? Berapa orang bawa kayu sugi? Mengaji saja ni. Tak ada yang buat kan? Yang bawa kayu sugi berapa orang? Angkat. Siapa dia bawa? Siapa angkat? Seorang. Alhamdulillah, ada juga umat Muhammad yang cintakan sugi. Alhamdulillah. Ni kita beli kat Mekah kan? Kan dia ada alat ni. Senang. Dia pun kecil, mudah. Kita kayu sugi bukannya besar. Ni ada orang jual dekat masjid apa tu? Ada besar-besar ni. Kita bukan pergi nak ala kambing, kita nak sugi ya. Kecil pun tak apa dah. Jarang. Kalau orang Arab, Masya Allah, ada je kayu sugi. Ada orang tu lah gambar king dia, tak raja sendiri, kayu sugi duduk sini. Masya Allah. Orang lain bawa pen mahama, dia bawa kayu sugi ya. Subhanallah. Ini cinta kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar ada tanda-tanda. Setiap kali kita nak wuduk di masjid ke di mana, sini kejap ya, terlaksana satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagia tak bahagia kita? Allahu akbar. Baik. Nabi kata kalau aku tak bimbang menyusahkan umat aku suruh kamu bersiwak setiap kali nak berwudu. Ada lagi hadis lain, setiap kali nak solat. Kita dah nak solat, sering sekali masuk. Mudah. Yang kedua, disunatkan juga membaca basmalah. Apa makna basmalah? Basmalah ni maknanya baca bismillah. Kita kena ingat para jemaah sekalian, kita ada dua. Satu dia panggil at-tasmiyah. At-tasmiyah maknanya baca bismillah penuh. Tasmiyah maknanya baca tasmiyah. Ada yang kata baca basmalah, baca bismillah. Jadi kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Sunat kita baca. Mana dalil? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau bismillah. Tawaddau bismillah. Bacalah bismillah dengan nama Allah ketika hendak berwudu. Awal kita nak wudu, kita duk basuh tangan yang pertama tu. Kan belum kita ambil wudu tu kita basuh tangan. Ketika itu kita boleh baca bismillah. Kalau kita ambil wudu dalam tandas, macam mana nak bismillah? Bacalah dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati. Boleh baca. Tak boleh kita berbasmalah di mana dengan mulut kita dalam tandas. Itu bukan tempat zikir di situ. Tempat orang
Berapa? Menyelesaikan masalah dia situ. Berfikir pun jangan situ. Sebab tempat duduk syaitan kita pergi duduk fikir. Ada setengah orang dia kata dia kalau masuk tandas, oh idea good, mari bakar idea apa. Kata idea siapa aja situ, syaitan duduk situ. Kita nak suruh betul-betul idea cantik, pergi duduk dalam masjid tu. Bagus betul. Marah orang pula kita ni. Disunatkan juga, tulis nombor 3. Nantilah kalau cetak baru pula kita suruh penerbit ni letak nombor kan lebih senang. Nombor 3, disunatkan juga apa ni, dia tak sebut sini riwayat, tengok dalam nota kaki saya tambah, dikeluarkan oleh Imam Nasai. Yang ketiga, disunatkan juga membasuh terlebih dahulu kedua-dua tangannya sehingga pergelangan tangan. Mana pergelangan tangan? Setakat ni, setakat yang wanita boleh buka tangan dia kan dalam solat ni, itu pergelangan tangan. Maknanya yang ruko tu sampai sini, siku ni, hak ni kita basuh sini je, basuh tangan. Pasal tu bila mari SOP COVID ni, kita kata Masya Allah, COVID Corona mengajar kita beramal dengan sunnah. Nah, pasal itulah seorang penceramah saya sebut dulu, dia tulis satu khutbah, nama dia Syukran Corona. Sedap dia punya tajuk khutbah, Syukran Corona. Siapa dia boleh bahasa Arab, tengok di YouTube, tajuk dia Syukran Corona, maknanya terima kasih Corona. Dia kata walaupun Corona ni bencana, pandemik, tapi di sebalik dia banyak hikmah yang tersembunyi yang kita boleh belajar. Kita tak suruh dia mari dah, kita kena belajar lah kan. Di antaranya kita disuruh supaya apa dia? Basuh tangan sentiasa. Kita diajar supaya berwuduk di mana? Di rumah kan, sebelum pergi masjid. Itu sunnah besar kelebihannya. Nabi kata siapa dia sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia berwuduk di rumah dia, kemudian dia keluar daripada rumah dia semata-mata niat nak solat, pergi masjid, sampai di masjid, masuk masjid, tahiyatul masjid ke sunat qabliyah ke, kemudian dia solat, waktu dia balik semula ke rumah, semuanya tu ditulis pahala solat daripada mula wuduk sampai balik. Besar ke tidak? Kita ni dah dan lagi sebatang atas motosikal nak sampai masjid. Rugi. Allahu Akbar. Baik, itulah sebab kata-kata saya, tulislah kata-kata Abu Anas ni sebagai satu kenang-kenangan hikmah. Tidaklah hikmah kata-kata je lah, hikmah ni ulama. Saya kata beramal dengan sunnah, tulis ni pesanan saya, wasiatlah. Beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Beramal dengan sunnah, apa dia? Hatinya tenang, pahala confirm. Sebab apa hati tenang? Kita ni bila kita tahu ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tenang tak tenang kita? Seronok kita. Sayang kita bila kita tahu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kenapa saya kata pahala confirm? Sebab Nabi yang beritahu. Siapa dia ada authority untuk menyatakan ini pahala besar ni, ini pahala banyak ni, lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada manusia lain mengaku boleh beri pahala sekian-sekian, kita kata itu dakwaan yang tidak bersandarkan kepada wahyu. Sebab itulah kita jangan duduk sebar amalan-amalan yang pelik-pelik. Baca hari ni boleh ni, baca ni boleh ni, lah. Kita kata kalau tak ada sunnah, jangan disebarkan. Sebab kita tidak ada authority dan tidak autentik dari sudut kedudukan dia. Bila sunnah Nabi sahih, sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu terbukti hati tenang, pahalanya confirm. Alhamdulillah. Baik. Sampai mana kita? Yang nombor 3, tak habis lagi. Disunatkan juga membasuh terlebih dulu kedua-dua tangannya sehingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Makruh bagi seorang itu memasukkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya jika tidak diyakini tangannya itu bersih. Tapi kalau dia yakin tangan dia kotor, maka bukan makruh, boleh membawa kepada haram. Sebab bila tangan kita kotor, kita masuk air dalam bekas, air itu jadi apa? Kotor. Maka kita telah membazir air yang tak sepatutnya dibazirkan. Allah dia kata, ustaz tu bincang bak bazir-bazir,
air kita banyak kan, Masya Allah tabarakallah, air banyak sekali dia tak mari, apa jadi? Mengamuk kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, iza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila kamu bangun dari tidurnya, bila kita bangun daripada tidur, janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bekas air dalam bekas lah, dalam baldi ke, dalam besin ke, dalam apa-apa koloh ke, dalam apa saja bekas, sebelum dia membasuhkan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Maknanya kita gini, kalau kita ada timba, kita ambil timba, kita basuh kat luar, jangan dia celup tangan, itu dia panggil basuh di luar. 3 kali basuh. Kenapa? Ini dalam bahasa orang mengaji hadis, dia panggil hukum dan illah. Maka Nabi nyatakan sebab dia, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kerana dia tidak tahu tangan dia tidur di mana. Tuan-tuan dan puan-puan, secara realiti tangan kita ni suka tidur di mana? Dia akan cari tempat-tempat yang panas, betul tak? Ya, kalau orang istinja dengan batu, ada tak ada kesan di situ? Ada. Oh, dia kata tak ada, kita istinja dengan air, tapi macam-macam tangan ni boleh kosek tu, jamuh sini kan, sentuh sana sentuh sini. Maka Nabi kita tak nak rusakkan air, basuh dulu, itu sunnah. Jadi hari ni pun bila kita nak makan, kita nak apa, diminta supaya basuh tangan. Masa itulah kita kata corona telah mengajar kepada kita sunnah yang dilupai. Kita kata syukran corona. Baik, hadis ini juga diriwayat oleh Imam Muslim. Disunatkan juga berkomoh-komoh, tulis nombor 4, letak nombor. Disunatkan juga berkomoh-komoh dan memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian menghembusnya kembali air tersebut dari hidungnya. Jadi kita masuk air, dia panggil berkomoh-komoh, nama dia madmadah. Tulis nama apa berkomoh-komoh? Madmadah. Kalau masuk air dalam hidung, dia panggil istinsyak. Istinsyak maknanya kita sedut air masuk dalam hidung kita tu. Komoh-komoh ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Syekh pun tak tulis hadis. Ada, alhamdulillah. Tengok di sebelahnya, muka surat sebelah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ma minkum min ahadin yaqrabu wudu'ahu thumma yatamadmad wa yastanshiq wa yastansir illa kharajat khatayahu min famihi wa khayashimihi ma'al ma'. Allahu akbar. Menarik hadis ni kan. Apa dia kata? Ma minkum min ahadin. Senang dia tak terjemah Tuan Syekh kita ni rahimahullah ta'ala. Nasib baik kita tolong terjemahkan. Tengok nota terjemahan di sebelah dalam nota tu. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang yang pergi berwuduk lalu dia berkomoh-komoh. Bila kita berwuduk, kita berkomoh-komoh, memasukkan air ke dalam hidung, masukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya air. Mana kita masuk serok itu, kemudian kita seh balik, keluar balik. Apa kita dapat? Tengok di bawah garisan tu. Melainkan ataupun nescaya gugur dosa mulut dan hidungnya. Masya Allah tabarakallah. Dosa mulut dengan hidung, dosa yang melalui hidung dengan mulut gugur sekali dengan air itu. Kemudian apabila dia membasuh wajahnya, ini tambahan dalam kitab kita sebut sekat tu ya, saya tambah lalu biar penuh. Kemudian apabila dia membasuh wajahnya sebagaimana yang Allah arahkan, basuh muka dengan sempurna, gugurlah dosa wajahnya daripada hujung janggutnya bersama air wudu itu. Apabila dia membasuh kedua-dua tangannya sehingga kedua siku, gugurlah dosa kedua-dua tangannya daripada hujung jarinya bersama air wudu itu.
Kemudian dia menyapu kepalanya, maka gugurlah dosa kepalanya dari hujung rambut bersama air. Ini yang kita akan sunnah nanti. Kita nak sapu kepala, sapu semua rambut. Kalau dia 3 orang tu ya gugur, rugi kita. Kemudian dia membasuh kedua-dua kaki hingga buku lali, lalu gugurlah dosa kedua-dua kakinya dari hujung jarinya. Seandainya dia mendirikan solat, memuji Allah dengan pujian yang selayak-layaknya, dia mengosongkan hatinya, mana jangan duk khoya-khoya benda lain kecuali ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dosa-dosanya akan meninggalkannya sebagaimana hari ibunya melahirkan dia. Masya Allah, tabarakallah. Ini kelebihan wudu dan salat. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad dan juga daripada Amr bin Al-As, hadis sahih. Alhamdulillah. Ini kelebihan kita berapa? Berkomo-komo dan juga masuk air dalam hidung. Dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Zaid, Nabi kita buat 3 kali. Berkomo-komo 3 kali. Mana masuk gini, kalau nak senang, nak jimat air, kita ambil air satu je, letak masuk dalam mulut, serut, terus ke hidung. Tidak kata terus 3 kali, lepas tu hidung pula 3 kali, banyak guna air. Tapi oleh kerana kita kaya air, tak, kita tak rasa benda tu rugi. Baiklah, berapa dah kita? 4 dan 5 lah. Tulis 4 dan 5. 4 komo-komo, 5 masuk air dalam hidung. Dan yang ke-6, tulis nombor 6, menyapu seluruh bahagian kepala. Menyapu semua kepala, tidak kata ambil 2-3 helai rambut je, ambil semua. Sunat menyapu seluruh bahagian kepala. Perkara ini juga telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Tengok nota nombor nombor 14. Bagaimana cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan baca. Saya tunjuk di sini je. Gini cara dia. Nabi bila dia berwuduk, dia basahkan dua-dua tangan. Tidak kata ambil ujung jari seret, tak jadi gitu. Yang sunnahnya macam ni, kita basahkan dua-dua tangan, kemudian kita letak 2 tangan ni di depan ni, di kepala, pusing ke belakang, kemudian tarik semula ke depan. Kalau orang lelaki-lelaki senang, kita buka kepiah, kita tak, kita buat gini sini sampai ke belakang, pusing balik ke depan. Itu dia panggil sempurna lah basuhan kepala kita. Bagi wanita macam mana? Sama juga. Dia kata, Ustaz, saya rambut panjang. Tak ada orang kata suruh sapu rambut. Orang suruh sapu mana, setakat mana? Setakat mana kepala? Setakat ni. Sini je lah buat, satu sampai sini, pusing balik depan, cukup. Ikut rambut sampai ke bawah ni, mazhab apa sih tu? Ada wanita tanya, jadi kita jawab selalu senang supaya tidak bertanya-tanya. Jadi ini sunnah. Sebab apa? Para jemaah sekalian tanda di sini. Yang lain 3 anggota basuh: muka, tangan, kaki. Kepala sapu. Tiba-tiba kita pula sapu sikit-sikit kerana takut orang panggil rusak kita punya rambut ke, bojeng ke tak? Orang panggil bojeng ke? Raymond. Ikutlah berapa pun, yang penting takut gocah bojeng, kata orang tak? Sunnah kita tinggalkan. Letak ke biah tu. Wanita tak apalah, tempat dia buka dia punya telekung, sapu sampai habis. Sebab sapu kepala ni hikmah dia, kenapa tidak dibasuh kepala? Tulis sebahagian daripada hikmah yang disebut oleh para ulama kita. Dia kata oleh kerana kepala ni dia tak buat sendiri kesalahan dia. Macam tangan, boleh kita pegang, kita ambil, kita gosok, kita tumbuk. Tak. Muka macam-macam kita buat. Tengok, dengar, orang panggil memek muka. Kalau kita tak suka orang, kita perli dia macam-macam. Kaki dia yang berjalan, kepala tak ada. Tapi oleh kerana kepala ni dianggap sebagai mastermind yang duk fikir apa nak buat, maka kita sapu je dia. Tapi kalau sapu tak menyeluruh, tak sejuk dia.
Dia bekerja daripada pagi pukul 8 pagi sampai pukul 12 setengah tengah hari. Dah. Bila mari zuhur, kita sapu semua kepala, insya-Allah dia lebih tenang, sejuk. Kita nak masuk kerja pula sambung pukul 2 tu, orang panggil lebih fresh. Dia panggil refresh. Ataupun dalam bahasa kita ni, kita anggap kepala ni macam CPU lah, dia duduk mikir dia. Kita bagi satu ketenangan kepada dia. Sunnah diamalkan, dari sudut kedudukan pun lebih tenang. Alhamdulillah, beramalah dengan sunnah ini yang ramai ditinggalkan oleh orang. Jarang kita tengok orang ambil wuduk sapu kepala semua, jarang-jarang ada. Saya tak tahu kenapa. Boleh jadi kita belajar daripada kecil lagi, ambil wuduk ni cukup basuh 3 helai rambut. Ustazah kita bagi tahu, kita duk pakai hak tu sampai tua. Kalau saya ada slide sini, saya tayang ada seekor hayawan, nama dia tuyuk. Kenapa tuyuk ni kena? Tuyuk ni kalau bahasa budak-budak kampung dia panggil helikopter. Kan kalau kita pergi tepi air, dia mandi tek ekor. Orang bahasa Malaysia dia panggil pepatung. Pepatung kena. Bahasa Kelantan kata tuyuk. Tulis juga bahasa Kelantan ni orang ajar. Bukan senang nak kursus bahasa ni. Tuyuk ni, pepatung ni, tengok dia mandi macam mana. Kita macam tu juga, ambil air sering ni. Setengah orang sayang ke rambut dia angkat sikit, ambil air sering dia tak. Kita tak kata tak sah lah, sebab ulama fiqh kata sah, tapi sunnah ada tak terlaksana. Kenapa sayang sangat? Lebih-lebih lagi yang tak pakai kopiah ni. Apa susah nak sedih semua sekali? Allahu Akbar. Maha kaya Tuhan nak bagi pahala, kita tak ambil. Kenapa? Rugi ni. Yang ke-6 dah kita. Yang ke-7 Yang ke-7, sunat menyapu 2 telinga. Kita sapu 2 telinga kita ni luar dan dalam, dengan menggunakan air yang baru, bukan dengan air yang digunakan semasa menyapu kepala. Perkara ini juga dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis yang direkod oleh Baihaqi dan Al-Hakim, dan menghukumnya sebagai hadis yang sahih. Tengok nota kita nombor berapa tu? 16 kan. Tengok nota nombor 16. Disunatkan menyapu kedua-dua telinga, sama ada bahagian dalam atau luar, dengan menggunakan air yang baru, bukan menggunakan air lebihan semasa menyapu kepala, sebanyak 3 kali. Ini mengikut pendapat ulama mazhab Syafi'i berdasarkan riwayat Abdullah bin Zaid. Dia kata apa? Annahu ra'ahu alaihi salatu yatawadda fa akhadha li uzunaihi ma'an khilafal ma'i alladhi akhadhahu bi ra'sihi. Mana Nabi kita ambil air lain, bukan air yang disapu kepala. Itu hadis apa? Hadis Abdullah bin Zaid yang mensifatkan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa, ada ulama mengatakan hadis ini syaz. Apa makna syaz? Ganjil. Kerana menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lebih sahih daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan lain-lain, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya dengan air, bukan lebihan basuh 2 tangannya. Bukan lebihan basuh 2 tangan. Maknanya air baru sapu kepala sekali dengan telinga. Sebab dia kata al-uzunaini minar ra's. Telinga ni masuk dalam kepala juga. Pasal tu dia tak basuh sekali dengan muka. Dia masuk selepas dia sapu sebelah selepas kepala. Maka dia ikut hukum kepala. Wallahu alam. Tuan-tuan boleh ikut cara yang kita belajar ni selama ni, nak ambil air baru ataupun terus je kita buat semua sini terus ke telinga. Itu ada riwayat yang sahih. Sedemikian kita kata wallahu alam. Baik, panjang kita ni, kita pergi kepada sunat yang lain pula. Sunat yang ke-8. Ana ingat lagi, ini cerita sungguh ni, cerita benar. Sapu selinga ni sunat kan. Ada kawan-kawan saya masa kecil-kecil, masa sekolah kami, sekolah rendah tu, kata selinga, ustaz kata sunat. Sampai hari ni saya dengar lagi, apabila kita meletakkan perkara itu tidak besar, budak-budak main-main dia tak ambil. Saya duk fikir, boleh jadi budak tu sampai ketua dia tak sapu telinga dia. Sebab waktu tu bila kita ajar dia supaya sapu, dia kata ustaz, dia kata sunat. Kalau waktu pendidikan awal ini tidak diberi, dia payah nak betul waktu sudah agak tua. Oh ustaz, kami ni baru nak belajar. Tak apa,
kita baru mula, kita terima selalu macam ni, kita amalkan. Tapi yang lekat daripada kecil. Sebab itulah bagi anak, pendidikan awal kanak-kanak penting sekali kita masukkan perkara-perkara sunnah ini dalam kepala dia, biar dia buat daripada awal. Dia buat daripada awal lagi, baru dia lekat. Kalau tidak, memang agak sukar. Allahul musta'an. Kita kata Allah Ta'ala lah bantu kita, insya-Allah. Yang ke-8, sunat menyelatkan, meletakkan air pada janggut dan jambang yang lebat. Perkara ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis sahih. Tengok nota 17. Nota 17 dari Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia ambil wudu, dia ambil air, dia sulati janggut dia, janggut yang tebal. Kalau janggut macam buat kita ni sapu basuh tadi pun dah cukup dah. Mana ada janggut tebal sini, siapa ada? Tak ada hak keturunan Arab ke Pakistan sini, tak jadi. Janggut kita ni cukup dah. Nak masuk apa lagi, masuk dah air kan. Mana kalau orang janggut tebal, dia panggil takhlilul lihyah, elok dia selati dengan air tu masuk dalam janggut dia tu. Sunat. Kita kata alhamdulillah, itu sunnah yang kita belajar. Berapa lagi? Yang ke-9, sunat menyulat, dia panggil takhlil. Bahasa Arab kata takhlil asabi'ul yadain. Sunat menyulatkan air pada anak-anak jari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Asbighil wudu wa khallil baina al-asabi'. Sempurnakanlah wuduk kamu dan hendaklah kamu menyelatkan air pada celah-celah jari. Maksudnya bila kita basuh tangan, ini masuk sini. Gini. Masuk. Jangan pakai holo tangan gitu tadi. Lebih-lebih lagi jari kaki. Ini kata di para ulama, kalaulah kaki kita tu rapat, ada setengah kaki dia rapat kan, boleh masuk air, kita kena holokan air. Tapi kalau kaki dia bercantum, kan ada setengah kaki orang tu nak minta maaf lah, macam kaki itik tu dia tak terbuka, tak payah lagi kita ambil gunting krap, aku nak basuh kaki ni lah, tak payah, itu tidak syarat. Sama juga kalau kita ada ekstra sini, kan ada orang tu, orang lain 5 jari, dia 5,5 ya. Itu pun tak payah kita buang, kita sapu di atas dia, sama, basuh je sama dengan yang lain-lain anggota. Maka sunat kita takhlil, maknanya kita gosok-gosok di antara celah-celah jari. Dan juga kita dalam kitab kita ni, mazhab kita Syafi'i sunat, tapi Imam Malik gosok tu wajib. Bagi dia gosok itu wajib. Pasal tu setengah kitab lain, contohnya dalam kitab Al-Mu'inul Mubin, kitab Jawi yang orang mengajar di surau-surau di masjid, dia kata elok kita gosok, nak keluar daripada khilaf pandangan Imam Malik. Ia mengatakan ad-dalku, iaitulah gosok itu wajib. Gosok itu wajib. Alhamdulillah. Yang ke-10, mana kita yang 10? Yang ke-10, sunat mendahulukan anggota kanan sebelum anggota kiri, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pekerjaan dengan memulai bahagian kanan selama mana ia mampu dalam setiap pekerjaan, sama ada ketika bersuci, menyikat rambut, memakai kasut ataupun selipar. Nabi kita suka apa? Suka mendahului yang kanan dalam semua perkara. Yuhibbut tayamun. Nabi kita kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayamun. Nabi kita suka belah kanan. Baik, kalau wuduk kita pandailah basuh tangan kanan kan. Kalau nak mandi macam mana? Kita kan di bawah paip hujan sekarang ni. Rumah kita panggil paip hujan kah? Semua keluar air. Kita guna pergerakan tubuh. Mana kita nak basuh kanan dulu, kita hollow belah kanan. Sudah basuh belah ni, kita hollow belah kiri. Sudah kiri, masuk semua sekali atas kepala sampai bawah. Itu dia panggil dengan cara pergerakan. Paip hujan tak bergerak dah. Kalau kita pakai wayar getah, boleh je sini-sini kan. Alhamdulillah.
Yang penting sunnah itu diamalkan, walaupun dengan cara pergerakan. Kita kata itulah nikmatnya beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni suka semua, dia suka guna kanan, kecuali dalam bab-bab yang basuh najis, istinja, itu dia guna kat tangan kiri. Kalau nak pakai selipar, kanan. Kita kadang-kadang bila kita turun daripada keluar masjid, selipar kita kena dicampak oleh orang, tercampak jauh. Yang kiri ada ulama hadis kata, mu jangan pakai yang kiri tu, pergi ambil dulu yang kanan tu pakai, baru ambil yang kiri. Sebab kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata Masya Allah, betapa telitinya para ulama sunnah, ulama hadis, sampai begitu dia tegur. Kita kan biasa kan, kita ambil tangan kaki kiri, kita lompat sebelah kaki pergi ambil selipar kita tak? Dia kata tak elok. Sama ada kita pinjam selipar orang, pergi ambil selipar mari, ataupun kita bawa je selipar sebelah kiri, pergi ambil kasut kita pakai, baru kita pakai yang kiri. Supaya kalau kita, kenapa ni? Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik. Sikat rambut macam mana? Cakap lagi senang, ambil sikat, buat belah ni, belah kiri tu. Cuma dia kata ada kawan-kawan kita ni, dia panggil kidal. Orang kidal ni dia suka guna belah kiri. Belajarlah, belajar. Kalau jumpa Nabi esok, Nabi kata kenapa banyak kiri tu? Saya kidal Rasulullah. Berani kan awak nak jawab macam tu depan Nabi? Kalau tak berani, belajar-belajar. Boleh insya-Allah. Saya jumpa 2-3 kawan-kawan kidal, al-kidaliyun dia panggil ni. Kita kata mu belajar. Oh payah Syekh. Saya kata tidak ada benda yang payah atas dunia ni. Tak lama dia pun buat, alhamdulillah boleh. Tu ada setengah makcik ni kalau makan tangan kanan, kalau pegang sudu kiri. Saya kata campak je sudu tu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Nabi kita tak larang makan dengan sudu, tapi makan dengan garfu, makan dengan kayu kan. Tapi dia larang makan dengan tangan kiri. Jadi kita belajar, ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kita nak holo barang orang, holo tangan kanan. Jangan holo dengan tangan kiri. Minum air tangan kanan. Dia kata, "Ustaz, kalau kita pegang gelas ni dengan tangan kanan, kotor nanti gelas." Gelas saya ni kotor ke apa, susah awak? Kan kita sekarang ni pakai gelas, pakai sekali buang. Sudah minum campak. Ada susah apa lagi yang pegang yang tangan kanan. Bukan nak gila dengan orang pun. Jadi cuma kita ni kadang-kadang banyak terikut-ikut lah. Terikut-ikut. Ada sekali saya pergi satu seminar di universiti tak jauh daripada sini. Saya dijemput bercakap tentang pendidikan pondok di alah baru ni. Cakap sudah makan, dia orang panggil kan, masa kita makan kat meja semua pakai sudu gerpu. Dia kata, orang pondok makan dengan sudu ke? Saya kata sedap, dia perli aku. Dengan orang pondok ni macam mana? Duduk makan dengan tempurung ke? Kita pun tengok dia makan tangan kiri. Saya kata okey, tak apa, boleh lah tu. Saya kata ya profesor, doktor, Nabi tak larang, tak ada dalam Nabi kita larang makan dengan sudu, makan dengan garfu, tapi Nabi kita larang makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kul bishimal. Kawan saya sebelah dia pegang, jangan terjemah Syekh, berat tu. Syaitan makan tangan kiri, dia pun senyap, tak jawab, pak sudah. Kata nak pukul orang, tunggu tengok kawan juga. Baik, itu gurau-gurau ya, alhamdulillah. Jadi penting bagi kita bukan nak yang kita nak hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu besar. Apa saja kita guna tangan kanan, dan Nabi kita yuhibbut tayammum, suka kalau orang ada tetamu tak, dia akan hollow belah kanan dulu. Pusing gini, bukan pusing gini. Satu hari Ibnu Abbas di sini. Sahabat besar duduk belah kiri. Waktu Nabi nak hollow, Nabi tanya Ibnu Abbas, boleh tak aku hollow Syekh ni dulu? Ibnu Abbas kata, "La ya Rasulullah. Bekas Rasulullah minum saya tak akan bagi kepada orang lain." Masya-Allah, tabarakallah. Nabi kita hollow belah kanan. Walaupun orang sahabat besar belah kiri, tak kira kita. Kita kena kira macam tu. Tamu mari, besar mana pun dia, kita akan hollow air sebelah kanan kita. Itu adab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak boleh dah azar orang besar duduk belakang kau, dia dulu, kita kata tidak ada. Yang ke-11, sunat membasuh atau menyapu anggota wuduk seperti muka, kedua tangan dan kaki, serta kaki melebihi bahagian yang wajib. Dia panggil kita yang wajibnya setakat sempadan muka kan, jadi kita basuh lebih sikit supaya confirm yang wajib tu terbasuh. Setakat mana tangan kita setakat siku, lebih sikit supaya confirm siku itu dibasuh. 2 buku lali lebih sikit.
Abu Hurairah kata asbighil wudu, lebihkan basuhan wudu itu, wailul lil aqab minan nar, neraka bagi tumit yang tak kena air. Jadi kita takut tak terbasuh, baik lebih. Kalau lebih, dan ada hadis sahabat yang kata Allah Ta'ala akan cahayakan kesan wudu. Nabi kata siapa dia boleh panjangkan cahaya dia, falyutil, panjangkanlah, tapi jangan sampai basuh. Kena basuh sampai betih tu, nak suruh cahaya sampai ke betih, tak boleh ke? Kita ada sempadan. Syariat ini bukan dengan otak semata-mata, kita ada wahyu yang memandu kita. Alhamdulillah. Tengok ni hadis yang kita baca ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna ila yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan putih berseri pada muka, tangan dan kakinya, kerana kesan daripada wudu. Alhamdulillah. Oleh itu, sesiapa dari kamu yang mampu untuk membasuh mukanya dan anggota lain lebih dari kadarnya, makalah dia melakukannya. Jadi ada cerita panjanglah sini. Alhamdulillah, hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan lain-lain lagi. Kita kata alhamdulillah. Yang ke-11, 12. Sunat membasuh dan menyapu anggota wuduk secara berturut-turut. Mana jangan kata kita basuh muka, relax dulu, jawab telefon dulu, kering dah muka, pergi basuh tangan pula. Lepas basuh tangan, pergi kat dapur, dah tengok dia apa-apa dekat, basuh kesak-kesak meja dulu kan, lap meja, lepas tu mari basuh kaki, lap. Rasulullah SAW berwuduk di pasar, baginda membasuh muka dan dua tangannya serta menyapu kepalanya. Kemudian Nabi SAW dipanggil untuk solat jenazah. Apabila beliau sampai di masjid, lalu membasuh kedua-dua kakinya, kasutnya, dan melakukan solat jenazah yang tersebut. Jadi dia kata apa di sini? Tengok nota di sini, an Abdullah bin Umar. Tengok tuan syekh kita kata Rasulullah di sini. Nafi' meriwayatkan bahawa Abdullah bin Umar membuang air di mana? Di pasar. Jadi tanda ditulis Rasulullah tu letak dalam kurungan, mengikut riwayat dalam hadisnya, ini perbuatan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, perbuatan sahabat, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata ulama, semua ini dalil ini menunjukkan adalah ia bukan wajib, tapi sunat berturut-turut. Pasal kalau tidak, takkanlah sahabat ni buat macam tu kan, mesti dia akan sudahkan. Cuma kenapa jadi sunnah berturut-turut? Sebab semua perbuatan Nabi kita basuh daripada muka sampai kaki. Baik, yang terakhir, tak akhir lagi, yang ke-13, sunat untuk melakukan sendiri wudu tanpa meminta bantuan dari orang lain untuk menuangkan air ketika sihat dan tidak uzur, kerana Rasulullah SAW sering melakukannya sendiri. Nabi kita buat sendiri dia punya wudu. Maka sunat kita jangan minta tolong orang kalau kita tak sihat, kalau kita tak sakit lah. Kalau sakit tak apa. Tengok ni dalam hadis nota 22, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah, dia kata, ma minkum min ahadin yatawadda. Belum lagi. Ini dalil yang ke-13 tadi lain. Ada hadis lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sahabat ni tolong Nabi kita ambil wudu. Jadi kata di ulama hadis, kenapa tertinggal dia punya hadis sini? Nak tanda sikitlah insya-Allah. Ini menunjukkan bahawa boleh orang lain tolong ambil wudu pada kita, tolong basuh. Tapi kata di para ulama, Nabi kita tak buat sentiasa macam tu. Boleh jadi di tempat itu tempat yang kotor, sebab ketika itu Nabi mari daripada tempat buang air, maka sahabat ni tolong tuangkan air untuk dia. Boleh jadi waktu tu darurat. Saya kata ini belum diputuskan, kena tanya majlis fatwa ni. Kita ambil dengan pahit air hari ni, adakah pahit tolong ambil wuduk kepada kita ke macam mana? Jadi kalau kita anggap dia tidak tolong, maknanya kita sendiri ambil. Kalau dia tolong, maknanya kita kehilangan satu sunnah. Saya rasa
tidak termasuk. Sebab itu pahit tu alat dekat situ dah. Insya-Allah kata tak masuk. Yang terakhir yang ke-14, sunat membaca doa. Ingat baca doa ni. Kita baca doa, habis kita ambil wuduk, kita pun baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tanda setakat tu. Situ satu riwayat. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu riwayat yang lain. Ada riwayat yang ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tulis ada 3 bacaan. Doa ini dibaca selepas berwuduk dalam keadaan menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua-dua tangannya. Ini kalau kita nak doa lah, kalau kita tak angkat pun jadi. Baik, tengok nota 22. Dalam nota 22 ni kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, baiklah kita ambil yang bawah sekali itu. Ma minkum min ahdin yatawadda. Siapa di kalangan kamu yang berwuduk, selesai daripada wuduk yang sempurna, dia membaca doa ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ini riwayat yang sahih dalam Muslim. Tengok. Siapa dia baca doa ni? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Tanda balik-balik. Dalam buku ada berbeza sikit lafaz kan. Nabi kata apa? Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Siapa dia baca doa ni, lepas ambil wuduk, terbuka 8 pintu syurga. Masya Allah. Boleh masuk mana-mana pintu nak. Senang ke payah kunci syurga? Kok nak buka pintu syurga? Senang ke mudah? Senang. Ambil wuduk dengan sempurna, dengan sunatnya, dengan rukunnya, kamu ni baca doa ni, dibuka 8 pintu syurga. Masya Allah. Pintu langit ada berapa? 7. Pintu syurga 8. Luah pintu syurga macam mana? Dulu cerita dah sekali. Siapa dia catat? Nanti bulan depan nak tanya. Nabaina Makkah wa Hajar, luah pintu syurga lebih kurang 1000 kilometer satu-satu pintu. Tapi ulama kata jangan happy sangat, kita bimbang takut kita tak jumpa nak pergi ke pintu. Wal-iyazubillah. Pintu luas tapi tak jumpa pintu, tak masuk juga. Doa yang kedua, tengok ni. Ada bacaan lain pula ni. Doa yang kedua daripada Sayyidina Umar ni kata kan, man tawadda, siapa dia ambil wuduk, kamu ni baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini juga dibaca, dibukanya pintu langit masuk. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Jadi kita kata tidak ada seorang muslim yang berwuduk kemudian dia baca doa ni. Hadis ini direkod oleh Imam At-Tirmizi. Tapi riwayat yang pertama tadi riwayat daripada hadis Muslim. Jadi alhamdulillah. Tambahan satu lagi, zikir dipanggil doa tasbih kafarah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ada juga riwayat dibaca juga selepas berwudu. Walaupun sanad dia dhaif, tapi boleh kita masuk dalam kategori amalan. Dia kata tak cukup lagi hak depan. Cukup dah. Hak sahih tu. Kalau nak baca lagi lah, kita ada masa, baca je lah. Daripada duduk bual kan. Baik, yang terakhir tanda situ. Letak bintang di situ. Adapun perbuatan menyapu tengkuk semasa berwuduk. Kan ada setengah orang ni berwuduk dia sapu sini. Ada ke tak ada? Ada orang buat. Kau kita sendiri buat. Adalah perbuatan bid'ah. Tuan Syekh Abdul Qadir kata ini perbuatan bid'ah. Mana perbuatan yang tidak baik. Dan hadis yang berkenaan dengannya adalah palsu yang direka-reka. Dia panggil hadis maudhu'. Tapi ada setengah mazhab dia masuk dalam buku silibus. Waktu saya pergi ke China, dilekat di dinding masjid semua tu. Lepas pada kita basuh ni, kepala ni basuh ni, basuh tengkuk pula. Jangan basuh tengkuk, tidak disunatkan itu. Tengok nota di bawah, nota nombor 23. Berkata Imam Nawawi. Imam Nawawi ni imam besar dalam bidang hadis. Dia kata apa? Adapun kata-kata Imamul Ghazali rahimahullah taala, ulama besar juga.
sunat sapu tengkuk. Ni puncanya ada dalam kitab kita sunat sapu tengkuk. Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi tu lebih alim dari bidang hadis daripada Imam Al-Ghazali. Dua-dua tu imam. Kita kata rahimahumullah. Adalah suatu kesilapan kerana hadis yang diriwayatkan adalah palsu, bukan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang sebut hadis sapu tengkuk, kita kata tak payah buat. Hadis itu dhaif, hadis itu palsu, maudhu'. Jadi kita dalam bab ibadat ni jangan pandai-pandai kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Alhamdulillah, tamatlah kita 14 sunat wudu. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita akan sambung dalam siri yang akan datang perkara yang membatalkan wudu dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.